Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Dah jadi butang merah saya pun dah menyala. Maknanya isyarat dah mengatakan saya harus memulakan majlis pada malam ni. Pertamanya saya ucapkan syukur kehadrat ilahi ya Allah Taala kerana dengan izinnya plan saya dengan Dr. Nani ya, sahabat baik. Tak kata baik tak baik mana ya Zan Nani, kita kenal-kenal tapi kurang baiklah kot ya. Semasa matrikulasi di Kuala Pilah. Saya masuk matrik 1989 hingga 1990 Nani ya. Ya betul. Saya buat sains makanan dan Nani buat medik ya. Okey, without further delay kita mulakan untuk mendapat keberkatan majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Again, untuk yang baru masuk, Kak Laila ucapkan selamat datang. Untuk anak-anak murid, Madam mengucapkan terima kasih kerana sokongan kalian terhadap program Madam ya. Okey, sebagai contoh, ini adalah antara sahabat Madam daripada sekolah matrikulasi dan lepas ni insya-Allah akan ramai lagi saya panggil ya. Beberapa orang kawan-kawan yang ada kepakaran masing-masing lah ya untuk share. Sebelum tu saya nak menceritakan hari ni punya topik adalah mengenai kanser cervix ya. Ataupun cervical cancer yang berlaku di kalangan wanita, dan saya nak bacakan sedikit statistik lah ya. Yang terkini kajian National Health Morbidity Survey ya. Mengatakan ataupun dalam bahasa Melayu tinjauan kesihatan morbidity dan kesihatan kebangsaan. Macam itulah kot ya Nani, bila nak cakap orang putih ni kadang payah pula nak tukar jadi Melayu. Ya, NHMS oleh Kementerian Kesihatan mendapati 60% daripada penduduk wanita Malaysia yang wanita 20 tahun ke atas tidak melakukan ujian saringan bagi kanser cervix. Maknanya bahaya ni ya, 60% tu lebih daripada 50% tu Nani ya. Lepas tu saya jumpa lagi dibandingkan dia dalam laporan kanser Malaysia yang terkini lah ya, kajian daripada 2012 hingga 2016 didapati in fact data ni lebih kurang sama sebab memang kanser cervix adalah pembunuh wanita yang ketiga selepas kanser payudara dan colorectal cancer ya. Untuk lelaki kita ambil tahulah juga kan, lelaki dia ada colorectal, dia ada kanser prostate ya. Macam itulah lebih kurang. Tapi fokus kita malam ni kepada wanita. Jadi itulah saya terpanggil ya untuk menjemput sahabat saya Dr. Nurhanisah Muhammad Said ya. Nani ni saya suka panggil Nani je. Dekat matrikulasi ya. So Ella, saya dulu dekat matrik orang panggil Ella ya, memang saya penyanyi dekat sekolah pun ya Nani ya. Okay, without further delay saya jemput Nani ya untuk memberikan sedikit dia punya perkongsian pengetahuan ya mengenai kanser cervix ya. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang I guess. Saya sebenarnya nama Nurhanisah Muhammad Said. Saya bekerja di salah satu hospital swasta di Hospital Melaka lah. Dan kepakaran saya adalah di dalam bahagian sakit puan. So topik yang kita pilih malam ni adalah tentang cervical cancer. Sebenarnya bila kita cakap pasal kanser wanita ni ada banyak tau. Dan untuk seperti yang Puan Laila dah cakap tadi, topik kita tentang cervical cancer ni adalah kanser yang ketiga yang terbanyak di kalangan wanita. Pertama adalah kanser payudara. Yang kedua colorectal. Colorectal ni sebenarnya among ladies di kalangan wanita adalah nombor 2 sebenarnya. Kanser usus atau colorectal, kanser usus lah. Dan yang ketiga is the silent killer for all women adalah cervical cancer. Cervical cancer ni dia di kalangan semua kanser wanita dia about 12%. Okay. Kenapa dia ni lain sikit daripada kanser-kanser lain? Sebab dia dipanggil silent killer. Kenapa? Sebab kita tak nampak cervix tu ke mana. Okay, basically kalau kita wanita tu mengandung, baby duduk dalam rahim dan baby akan lahir keluar di mulut rahim atau itu yang kita panggil cervix lah atau pangkal rahim. Jadi cervix atau pangkal rahim bukan rahim. Dia adalah dua organ yang berbeza tetapi dia
Yes, I juga jumpa gambar ni tadi dekat dalam YouTube, dekat dalam Google tadi. So you boleh nampak lah cervix bahagian atas, cervix bahagian bawah, rahim dekat bahagian atas. So bila benda tu tak nampak, kenapa? Sebab dia dalam vagina kita, dalam faraj kita. So any changes kita tak nampak. So that's why diorang panggil silent killer. Dah jadi baru tahu. Tapi ada gejala-gejala yang kita boleh perhatikan yang perlu kita beri perhatian yang membawa kepada kanser pangkal rahim ni lah. Sebelum tu nak beritahu, apakah umur yang penting kita nak fokus? Umur 35 ke 45. Dekat sini adalah golongan yang paling tinggi sekali yang dapat kanser pangkal rahim. Tak bermakna yang lain tak ada lah, tapi inilah umur yang paling penting. And kanser pangkal rahim ni adalah satu kanser lifestyle disease. Dia disebabkan jangkitan HPV, Human Papilloma Virus. Jadi bila orang tu dapat Human Papilloma Virus, dia 90%, 80% menyebabkan kanser pangkal rahim. So siapa yang berisiko? Okay. Yang berisiko adalah yang paling common, satu, macam tadi saya dah cakap lah, umur antara 35 ke 45. Yang kedua, mereka yang melahirkan ramai anak, 6 dan ke atas. Dua ni berisiko. Yang ketiga adalah multiple partner. Maksudnya dia mungkin ada beberapa husband sebelum ni atau dia ada beberapa hubungan dengan wanita. Yang keempat, very early sexual exposure. Less than 17 years old dah ada sexual exposure, dia akan lebih mudah kena. Dan yang paling common ada satu lagi adalah kerana merokok. Itu juga salah satu common yang menyebabkan kanser pangkal rahim. So dan apa virus yang menyebabkan? Saya dah mention tadi ialah HPV, Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus ni macam mana dapat? Daripada hubungan seks. Sebab itulah tadi resiko dia adalah orang yang ada multiple partner, yang melahirkan banyak kali. So that's why it's very very important untuk kita detect dengan based on this risk factor lah. Oh, okey. Gejala. Ya. Nani lah ada baca tadi, dia kata antara simptom dia ada keluar cecair pekat berbau. Maknanya bau tu macam mana? Tolong describe Nani sebab biasa. Gejala-gejala dia biasanya yang paling common yang kita bimbang kalau ada pendarahan untuk yang dah berkahwin kan. Dia bila berhubungan seks ada keluar tanda darah. Sepatutnya tak ada darah. Tapi kalau keluar darah itu salah satu tanda-tanda awal. Yang kedua, kadang-kadang dia ada abnormal bleeding. Apa maksud abnormal bleeding? Maksudnya datang period macam biasa setiap bulan tu, tapi in between setiap period tu dia ada spotting here and there. So itu pun kena pergi check. Nombor 3, kadang-kadang dia tak ada apa pun. Cuma dia selalu ada bila pergi klinik kata ada jangkitan dalam vagina kerana dia ada keputihan. Keputihan yang tak normal ni, kita kata keputihan tak normal bila dia berwarna kuning atau hijau atau kelabu dan dia berbau. Jadi ini antara gejala-gejala infection lah. Kenapa ada benda ni keluar atau keputihan ni keluar? Kerana ada jangkitan pada kanser tu lah. Jadi akan keluar. Ataupun kadang-kadang dia tak ada apa, dia berair je. Warna yang jernih tapi tak tahu kenapa ada keluar. So ni semua memang kena periksa. Ya. Dia dari segi dari segi keputihan, sebab Ella pun confused juga sebab kita orang perempuan biasa ada keputihan. Apakah keputihan yang normal tu Nani? Okey, biasanya keputihan yang normal tu semua orang ada. Itu adalah waktu subuh mid cycle atau kita panggil mid cycle lah. Dan selalunya dia akan ada antara 7 ke 10 hari daripada period. Kalau cycle orang tu 28 hari, hari yang ke-14 plus minus 2 hari itu adalah keputihan yang normal atau waktu subuh dia lah. Tapi keputihan yang kita cakap daripada atau vaginal discharge daripada kanser ni biasanya dia warna kuning, warna hijau, warna kelabu dan berbau. Jadi kalau ada keputihan yang macam ni semua memang kena pergi periksa lah. Itu kalau kita gejala-gejalanya lah. Jadi kadang-kadang bukan tu aja, dia akan kerap dapat jangkitan air kencing. Itu pun salah satu faktor dia juga. Kadang-kadang jangkitan air kencing tu gatal ni? Tak, jangkitan air kencing bila kencing tu macam pedih, kerap, sakit. Atau kadang-kadang hubungan seks yang sakit. Itu pun semua gejala-gejala
kanser pangkal rahim. Jadi bila you pergi ke hospital, biasanya bila you sebut benda semua, doktor akan, gynae lah basically you akan jumpa. Jadi kita akan buat pemeriksaan dalam vagina untuk kita tengok sendiri pangkal rahim tu. Kalau kita tengok dalam gambar yang Ella letak tu, itu adalah pangkal rahim yang normal. Yang pertama tu dia hanya bulat dan clear, tak ada apa-apa, cantik je. Tapi kalau ada ketumbuhan, kita boleh nampak dan kita akan ambil tisu yang kita nampak tu, hantar ke makmal dan makmal akan confirmkan yang dia adalah kanser pangkal rahim. Dan yang lain mungkin kita nak buat adalah kita akan buat CT scan. Scan. Tapi nampak gambar yang last kali tu yang merah tu, maknanya itu inflammation lah tu nak. Ni kita nampak macam tu lah dekat scan tu. Tak juga. Merah-merah tu Nampak ada ketumbuhan. jangkitan di situ. Kita tengok yang pertama tu dia hanya bulat, very pink, and warna dia very pink, permukaan dia very smooth licin kan. Tapi kalau tengok yang last tu, permukaan tu dah ada menggerutu, dah ada macam ada keping-kepingan daging yang tumbuh. Jadi kalau dah ada macam tu, dan biasanya kalau dah yang macam gambar yang terakhir tu, bila kita sentuh dia akan berdarah. Jadi dia ada tak melibat sorry. Sentuh berdarah lah. Itu yang ada bleeding tu. Yes, itu yang kadang-kadang hubungan seks menyebabkan pendarahan. Jadi yang pentingnya yang Nani nak beritahu, sebelum jadi kanser, dia ada satu condition yang dipanggil pra-kanser. Pra-kanser ni dia belum jadi kanser lagi, tetapi sudah ada perubahan-perubahan pada sel-sel pangkal rahim tu yang hanya boleh kita detect dengan melakukan pap smear. So actually sebagai kanser ni can be prevented. Dia kerana kita boleh detect dia sebelum jadi kanser. Cumanya kita kena buat regular screening pap smear. Dan yang kedua, kita ada vaksin terhadap HPV atau Human Papilloma Virus. HPV ni lah yang menyebabkan kanser pangkal rahim ni, dan 80% jadi kalau kita ambil vaksin, ada 2 langkah prevention untuk elakkan dapat kanser pangkal rahim. Yang pertama, kita boleh ambil vaksin. Ini kita panggil vaksin ni, dia ada 3 dos. Jadi dan telah dimulakan di semua sekolah-sekolah. I think most budak-budak kat sekolah tingkatan 3 semua dah dapat dah. Jadi dia adalah untuk elakkan dapat kanser pangkal rahim. Protection dia is about 90%, 92% daripada dapat kanser ni. Yang kedua, screening, kena buat regular pap smear. Kalau kita ikut guideline, pap smear kita kena buat 2 tahun berturut-turut yang normal, dan kita dah boleh buat alternate at every 3rd year. Cumanya tak ramai orang suka nak buat. Macam Ella first tadi, your opening sentence tadi kata 60% je yang buat. So walaupun kita kata sepatutnya buat mass screening maksudnya apa tahu? Semua wanita yang telah sexually active kena buat pap smear tu. Itulah masa Ella nak kena buat pap smear tu, Ella sebenarnya frankly speaking Nani, pap smear Ella kahwin umur nak 26 kan. Maknanya daripada 26 tu sampailah umur Ella 35 mengandungkan anak yang terakhir, Ella tak pernah buat pap smear. Maaf cakap sebab mungkin walaupun saya ni mengajar nutrition, tapi saya mungkin agaknya campur malu agaknya, sebab dia akan ambil cecair daripada vagina, maknanya dia kena scoop dekat bawah. Kita nak buka tu pun kita rasa macam kalau tak kerana nak beranak rasanya tak buka agaknya dekat nurse ke apa kan. Tapi lepas pada melahirkan anak yang ke last ni yang autism ni, barulah saya buat, sebab saya baca dah naik concern, dah ramai tengok ada orang kena kanser cervix dan sebagainya. Itu yang saya buat. Tapi memang betul, saya baca satu artikel tu tahun 2020, Menteri Kesihatan masa tu, orang lain je tak ingat nama dia, bukan Dr. Nuri Syam dia kata nanti dalam masa 3 tahun, maknanya dalam 3 tahun daripada 2020, bermakna dalam masa nak sampai 2023 ni nanti dia kata akan ada satu ujian bernama polymerase transkripsi terbalik. Apa benda tak tahu, saya baca benda tu. Yang ini lebih familiar, di mana pesakit ni, bukan pesakit lah, kita ni wanita-wanita yang umur risiko yang Nani kata 35 tahun tadi,
tak perlu pergi ke klinik dan suruh nurse swab dekat vagina, tapi dia boleh ambil sendiri dan hantar sampel. Macam mana? Nami ada dengar? Ada ujian Itu okey. Yang Nani cakap tadi tu lah basic lah. Pap smear tu memang mass screening yang memang well established pada zaman dulu. Kita juga ada satu test yang lain yang kita panggil liquid based cytology. Cara yang sama pengambilannya, kita ambil sampel sel daripada pangkal rahim, tapi kita gunakan teknik membaca atau teknik membaca sel satu dengan yang berbeza lah. Dan yang ketiganya, sekarang ni ada yang Ella cakap tu lah, dia adalah self dia guna macam cotton bud, you masukkan dalam vagina, you buat sendiri, you screw sendiri, then you hantar ke makmal. Cuma ini masih dalam study, dia masih dalam tak semua center. Ada beberapa center je buat. Dia trial lagi lah. Sebab tu Ella cakap itu future in 3 years time, sebab ni ada FKM punya projek. Itu salah satu tempat untuk ni, dan Hospital Pantai tahun lepas salah satu pusat yang adakan untuk ambil sampel yang macam gini. Tapi belum ada dan benda ni belum lagi di enforcement untuk kepada semua. Sekarang ni masih kita lagi guna pap smear dan juga liquid based cytology ataupun TIN-PAP lah. Dulu ramai orang panggil pap smear. Jadi awareness about pap smear ni very important. Macam Nani cakap tadi, sebelum jadi kanser, dia ada satu condition dipanggil pra-cancer. Dan pra-cancer ni kita boleh detect dengan buat pap smear. Bila ada pra-cancer, kita boleh bagi rawatan pada pra-cancer ni. Jadi secara tak langsung kita boleh elakkan dapat kanser. That's the thing. Sebab daripada pra-cancer untuk jadi kanser tu, dia akan ambil masa dalam ada yang 10 tahun, 20 tahun. Jadi all women, semua wanita-wanita ada banyak masa, banyak peluang untuk elakkan dapat kanser. The only thing is you have to do regular pap smear dan juga vaksin. Ramai juga yang tak ambil vaksin. Batch dan dia rasa mungkin dah 8 tahun rasanya kerajaan dah mula implement vaksin HPV untuk elakkan kanser pangkal rahim ni di sekolah-sekolah. Tetapi batch yang sebelum tu yang umur 30-an ni semua belum dapat lagi. Jadi memang kita galakkan sangat ambil vaksin HPV untuk elakkan kanser pangkal rahim. Protection very high, 90 to 90%. Itulah Nani, masa buat HPV tu, Ella daripada Bangi, Ella nak pindah balik ke Lungun. Jadi anak masa tu sekolah di Bangi, kan dia ada 3 dos Nani. Betul. Jadi anak Ella ni 2 kali je. Yang 2 dos, 1 dos tu, ya Allah, maaf banyaklah, malu nak cakap dengan doktor. Saya ni Dr. Nani tak ambil yang ketiga tu. Kalau macam tu, what is your advice? Bahaya ke kepada anak saya tu Dr. Nani? Tak adalah, you just tak cukup dos, ambil je lah dos lagi satu untuk booster. Ya, maknanya dah jarak-jarak dah lama bertahun-tahun ni tak apa? Tak apa. Ya. Lepas tu yang kelakarnya, saya sedih juga, bukan sedih apa tau. Aku yang dah tua ni, tak pernah ambil dulu. Masa tu belum ada, belum available. Kita pun dah umur 50 tahun ni. Macam dah orang tua-tua macam kita ni, macam dah terlepas-terlepas yang zaman sekolah ni Nani, ada ke untuk vaksin lagi? Vaksin tu kalau ikut dia punya leaflet dia untuk 9 tahun hingga ke 45 tahun. Tetapi selepas 45 tahun boleh ambil ke? Walaupun tak tertulis kat leaflet, tapi ramai orang akan allow untuk orang yang lebih daripada umur 45 untuk ambil. Kenapa? Sebab protection. Kita nakkan protection tu. Sebab walaupun kita kata peak dia tu adalah pada umur 35 hingga 45, tapi tak bermakna you tak kena masa umur 50. Ramai je yang jumpa pada umur 50-an yang ada kanser pangkal rahim ni. So, it just vaksin untuk meningkatkan antibody terhadap HPV untuk mengelakkan pangkal rahim. Jadi selepas 45 tahun ramai je orang ambil juga. Tapi dia ada 3 dos tu lah. 016 itu kalau sevarik, satu lagi gadasil 026 month. Maksudnya contohnya ambil hari ini, sebulan kemudian dos kedua dan 6 bulan kemudian daripada hari dos pertama tu untuk ambil dos yang ketiga.
Ya, ya, ya. Okey, macam yang saya cakap dengan Nani, saya ni sebenarnya macam janji dengan Nani tadi, Nani tak payahlah slide-slide santai-santai saya katakan. Jadi saya tak nak berinteraksi dengan Nani saja ya. Saya akan tengok dekat chat kalau ada orang-orang nak bertanyakan apa-apa soalan ya. Oh, actually dia Uh, masuk dia yes. tanya dia nak dan kita berbual pada Nani. Take home message yang penting Nani nak hari ni adalah aware that you have to do your pap smear dan ambil vaksin, because these two significantly akan mengurangkan risiko untuk mendapat kanser pangkal rahim. Betul tak Nani kalau Ella cakap kalau budak muda ni, anak-anak dara macam anak saya ni, mereka tak buat lagi pun tak apa bila dah betul? Betul. Sebab apa? Pap smear tu macam Nani dah cakap, faktor risiko dia apa? Sexual intercourse. Jadi for those yang sexually active yang kita akan galakkan untuk buat pap smear, mana-mana yang single-single ni kena ambil vaksin. I'm sure most of you yang masih muda-muda ni, yang in early 20s semua ni dah dapat vaksin masa diorang sekolah. It was given masa tingkatan 3. Yang dah terlepas tu macam mana Nani? Aci tak kalau dia nak ambil? Yang dah terlepas tu biasanya dia kena ikut umur. Ada pusat kesihatan yang boleh bagi dan you kena buktikan yang you sekolah mana, tunjukkan dia bersekolah dan you miss that opportunity. Atau of course you have to go to any clinic untuk klinik berbayar untuk dapatkan injection. Mana-mana klinik biasa pun ada. Okey. Nani, memandangkan saya tak nampak soalan lagi dekat chat box ni dan tak ada kawan-kawan lagi nak tanya. R ada, saya nampak R tadi masuk. R ada soalan tak R? Oh, R ada sini? Saya nampak ada Siti Ariati. Kalau belum Assalamualaikum. Ada baru masuk Salah tengok jam, ingat pukul 9, lupa pukul 8.30. Tak juga di dalam 8.45. Oh, 8.45. Dan ni ada operation tadi. Oh, ya ke? Yang lambat sikit tu. Ya, memang sibuk doktor. Apa ni kalau dia sekarang form 3 ke? Bukan form 1 ke? Yang HPV tu. Form 3 lah Yang form 1 apa Form 1? Bukan yang 3 tu dia bagi kat Bukan Rubella form 1 ke? Rubella ke? Sebab dah 2 tahun ni dah apa dah tak ada dia dah lupa dah. Bukan ada jadi 2 dos ke? Asalnya kan 3 dos, dia jadi 2 dos. 3 masih 3. Kat Malaysia kita ada 2 vaksin, satu Sevarik, satu Gardasil. Dua-dua 3 dos. Oh 3 dos ya. Sebab macam ada tanya budak dia kata 2 dos, kita pun blur-blur juga kata ada yang seingat saya 3 dos dah. Semua 3 dos. Ada So, anak mana kita? Tapi kita tak ambil lagi pun. Dia patutnya umur berapa yang kata faktor risiko tadi dah tertinggal? 9 hingga 45. 9 tahun hingga 45 boleh ambil, tapi dekat Malaysia kita dah masukkan dia ke dalam sekolah-sekolah kan. Jadi umur tingkatan 3 semua dah dapat. Tingkatan 3 semua dapat lah Tapi kalau kita yang tertinggal ni tadi kena pergi hospital ke klinik ke macam mana? Betul. Boleh pergi mana-mana klinik ataupun hospital. Nani rasa tak ada sebab dia ni dalam program vaksin, program sekolah sebenarnya. Jadi kebanyakan semua akan dapat di sekolah. Tenaga pendidikan akan dapat di sekolah. Murid-murid yang terlepas dia kena buktikan yang dia bersekolah di sekolah tu dan dia miss the opportunity dan dia boleh dapat lagi di mana-mana kesihatan. Dan otherwise yang di luar daripada skop tu kena yang berbayar di mana-mana klinik. Kalau bayaran tu berapa tu? Kalau yang berbayar tu biasanya? Kalau dia ada 2, Sevarik lebih murah lah. Sevarik dia satu dos tu dalam 200 lebih. Oh, 1 dos. Jadi kalau tu dalam 600 lah. Itu di mana-mana klinik biasa pun ada jual juga. Okey. Dan yang penting buat pap smear lah ya. Takut. Kita buat macam Nani kan. Diorang selalu cakap, saya tak nak buat doktor. Kenapa tak buat? Sakit. Okay, tak apa. Buat dengan saya dulu. And Alhamdulillah. Tolerable benda tu. Jangan dia cakap, kenapa dia tak sakit Kenapa dia buat sakit Dia kata, InsyaAllah lah. Dia sebenarnya
taklah sakit seperti ramai yang kata. Dan dia cakap ada yang sangat pelik. Kenapa dia orang kata sakit? Doktor sebab tak sakit pun. Memang tak sakit pun sebenarnya. Cuma perasaan takut, perasaan malu. Liana nak tanya apa Liana? Doktor, saya nak tanya, kalau misalnya sekarang ni kan banyak sangat contoh apa tu yang orang kata jamu-jamu untuk merapatkan rapat tu doktor. Saya nak tanya, contoh kalau kita tak boleh makan jamu ke kan, ada yang orang kata yang calik-calik kat dalam tu kan. Facebook ke live Instagram memang tak jadi. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Dah jadi butang